Alhamdulillah, kita akan kalau sekejap ya. Kalau awak tengok yang ini khusus untuk your assignment assignment awak, nanti saya akan beri soalan. Contoh kalau dekat Google nanti, kalau kat Google awak just type contohnya company Genting. Genting kan, Genting annual report. Awak just type je. Awak tu siap contohnya PDF. Okey, tahun 2018 lah contohnya. Tak kisah tahun bila pun, 18 mesti ada punya hari ni. So awak boleh ni lah. Awak boleh pilih ni 2019 contohnya. Dan boleh save. Okey. Dan awak kena tengok dekat sini dia punya content dia ialah kat sini lah ya. Financial ni lah income, financial statement. Okey. Income statement, financial position. Income statement ni profit and loss. Muka surat 84. Kalau saya tengok muka surat 84 ni, dia ada kedudukan aset dan sebagainya. 2019, 2018. Ni kalau Genting. Kalau awak kena bandingkan satu company dengan company yang lain contohnya Maxis dengan Celcom. Kalau Genting tu dengan apa contoh Sunway Samsung dengan Apple contohnya. Cuba bandingkan. Itu yang kita akan belajar hari ini ialah evaluating financial performance. Ataupun financial statement analysis Jadi yang ini kita akan belajar financial statement analysis tau. Financial statement analysis. Maksudnya awak nak buat penganalisaan tentang kedudukan kewangan, penyata kewangan. Contoh awak tengok orang kaya, awak tengok dia punya duit dengan hutang dia lah. Tetapi awak tak kaji berapa banyak hutang dia berbanding dengan duit yang dia ada. Mungkin hutang dia banyak, duit dia kurang. Sebab itu kita kena buat analisis Kadang-kadang kalau analisis ni ialah satu perkara yang agak sukar
Kalau awak tengok awak nak menilai kawan awak macam mana awak nak menilai kawan awak dia ni ikhlas ke, nak nipu ke, nak besar payah bersama kita ke Cuba dengar tak suara saya jap? Seorang jawab boleh tak? Dengar ke? Okay. Dengar tu. Terima kasih. Dengar. Calculate the use comprehensive set of measurement to evaluate a company's performance. Maksudnya awak nak menilai prestasi keseluruhan. Contoh awak duit banyak tapi hutang pun banyak. Macam mana nak tahu prestasi analisis tu? Awak hanya tahu, kalau daripada financial statement awak hanya tahu cash saja dengan hutang. Tapi perbandingan dia macam mana? Bandingkan aset dengan jualan contohnya. Okey. Aset bertambah. Aset awak beli banyak tapi jualan pun banyak tapi tak berapa banyak sangat lah. Peningkatan tu tak berapa banyak. Contohnya kalau saya buat sini sale ni tahun 2020 dengan 2019. Sales 2019 ialah 10,000. Aset ialah 20,000. Tetapi yang ni meningkat kepada 40,000 aset dia. Tetapi sales ini meningkat hanya ni kali 2 kan. Tetapi tahun 2020 sale hanya sepatutnya 20,000 kan. Tetapi dia dapat nak 18,000. Dia meningkat. Sepatutnya berapa? Sepatutnya peningkatan dia kalau boleh lah. Kalau bolehnya kalau kali 2 ialah berapa? Sepatutnya 20,000. 10 kali 2 kan. Tetapi dia hanya mencatatkan 18,000. Yang ini kita tak dapat tentukan melalui financial statement Sebab itu kita ada yang dinamakan apa? Analysis ni evaluate ataupun financial statement analysis ni. Dan sikit tentang ada jugalah dia punya kekurangan ataupun limitation. Apa tujuan financial analysis? A popular way to analyze the financial statement is by computing ratio. A ratio is a relationship between two numbers. Contohnya A, B. A dengan B ni maksudnya dia punya nisbah antara A dan B. Company A dan B Ini 30, 10. Kalau saya melihat kalau guna kek sini, kita ada 4 kan. Okey, kita ada, kalau A ada 3 lah, 3 bahagian. Ni A. B ni hanya 1 bahagian saja, ni B. Maksudnya ratio A adalah 3 kali ganda berbanding dengan apa? B Ataupun awak boleh katakan A bahagikan dengan B. A lah berapa? 30, B lah berapa? 10. Kalau dia ganda dia. A ratio by itself may have no meaning. Hence, a given ratio is compared to ratio from previous years, ratio of other firms and all leaders in the same industry. So, awak boleh bandingkan antara tahun ini, contoh 2000 dengan 2019. 2020 dengan 2020 dengan 2000 apa? 19. Awak bandingkan Bandingkan maksudnya
antara tahun. Satu lagi contohnya company Samsung handphone kan versus contohnya Apple tu apa Apple tu? Apple iPhone. iPhone. So awak nak tengok analisis keuangan, financial statement analysis perbandingan company in the same industry. Awak tak boleh lah bandingkan antara apa Samsung dengan AirAsia. AirAsia kapal terbang, Samsung mana ada handphone saja kan. Awak tak boleh bandingkan antara company yang industri yang berbeza, okay? Apa tujuan dia ialah identify deficiency in a firm performance and take corrective action. Maksudnya kekurangan ada tak kekurangan dalam prestasi firma tadi. Macam tadi saya tunjukkan awal tadi, beli aset banyak tapi jualan tak meningkat. So awak kena buat satu pemotoran. Mungkin aset yang dibeli itu tidak banyak gunanya ataupun ada pemaziran. Seterusnya awak nak buat financial ratio, awak nak buat evaluate employee performance. Dan bila ada performance, awak kena beri dia insentif, bonus. Contohnya untung meningkat kan, daripada dia punya prestasi meningkat, awak kena bayar, awak kena berilah sikit imbuhan kepada staff yang telah menaikkan keberkesanan company, performance company and then compare the financial performance of different divisions. Dan seterusnya awak boleh bandingkan antara department. So kita ada department apa? A, B contohnya, membuat kerja yang sama, tetapi mana satu antara dua department ini yang lebih baik, okay? Prepare at both firm and division level financial projection. Financial projection maksudnya apa? Awak punya apa? Macam mana awak punya ramalan lah, jangkaan pada tahun hadapan. Sekarang ni prestasi, contohnya sekarang ni kan prestasi ekonomi menurun kan. So awak kena buatlah satu analisis kenapa menurun. Yang utamanya ialah disebabkan ni COVID lah. Tetapi ada juga company yang untung. Contohnya Foodpanda dan sebagainya. Understand the financial performance of the firm's competitors. Awak pun kena bandingkan dengan pesaing-pesaing. Evaluate the financial condition of a major supplier. Dan awak juga boleh melihat kedudukan keuangan ataupun analisis tentang supplier awak lah. Supplier maksudnya awak ada kontrak kan, awak suruh supplier buat. Okay. Kalau dia tak buat dengan baik, nama awak akan terjejas. Ataupun mungkin barang awak order daripada supplier. Okay. Dan seterusnya awak nak tengok supplier tu boleh hantar tak dalam waktu yang ditetapkan. Kalau contohnya awak tengok dia punya, adalah kita punya ratio situ di mana boleh bernilai dia punya keberkesanan dalam stok. Okay. Dan juga financial ratio ni digunakan oleh firma luar daripada awak. Contohnya awak, company awak sini ni, this is your company, and then the outside firm is considered is not your company. Okay. Is yang berada di luar. Contohnya lenders. Lenders maksudnya pemberi
pinjaman. Contohnya bank nak beli pinjaman, so dia kena buat penilaian lah ke atas company awak. Credit rating agencies in determining a firm's credit worthiness. Kalau contohnya supplier nak hendak memberi pinjaman contohnya, so dia kena melihat bahawa your company is mampu bayar hutang. Investor, apa maksud investor? Pelabur, sama ada dia nak labur ataupun tidak company awak. Kalau contohnya awak punya performance semakin teruk, so pelabur pun akan rasa macam tidak berapa yakin untuk melabur. Major suppliers in deciding to whether or not to extend credit to a company. Contohnya sekarang ni awak dapat 2 bulan tempoh pembayaran hutang. So adakah supplier tu boleh membenarkan sampai 3 bulan? Jadi dia boleh tengok dia boleh buat analisis melalui financial statement analysis yang awak akan belajar. Ada formula dia. Yang pertama ialah, yang bukan, awak tulis sikit boleh liquid. Apa maksud liquid? Can it pay its bill? Maksudnya company yang awak analisis tu mampu ke tidak untuk membayar hutang. Bill tu hutang. A liquid asset is one that can be converted quickly and routinely into cash at the current market price. Apa maksud liquid asset? Contohnya cash. Cash adalah aset. Cash adalah satu-satunya aset yang terlalu mudah untuk dicairkan. Maksudnya awak ada duit, awak tu bayar hutang. Tetapi kalau awak ada hutang dengan orang lain, kita ada juga stok ataupun inventory. Kalau inventory ini awak nak cairkan, nak jual, mengambil masa. Takkan awak nak bayar hutang dengan inventory yang awak sedia ada. Itu rasa susah. Liquidity measures is the firm ability to pay its bills on time. So awak alatkan liquidity, maksudnya apa? Mengukur kemampuan ability to pay its bills on time. Kemampuan untuk apa? Untuk company itu membayar pada masa yang ditetapkan. It indicate the ease with which non-cash asset can be converted to cash. Last kali awak kena aset yang awak ada berupa fixed asset ke ataupun inventory, adakah ia mampu ataupun cepat untuk dicairkan? How liquid is the firm? Liquidity is the measures by two approach comparing the firm current asset. Yang ni awak alatkan. Liquidity biasanya membabitkan current asset and current liability. Okay. Current asset. Awak ingat tak current asset awak terdiri daripada apa? Cash, inventory, stock dan current liability. Dan ada satu lagi apa? Debtors. Debtors maksudnya awak punya apa? Debtors ialah awak punya pelanggan. Saya nak cek kehadiran, bukan kehadiran, maksudnya ada yang masih yang baru sampai ni. Okay. Kita tetap habis pukul 11. How liquid is the firm? Nak tanya, saya tak dapat. Nanti saya rekod. Yang tadi saya dah rekod menggunakan ni, gunakan OBS Studio. So saya akan juga untuk awak punya ni, saya akan rekod lagi lah. Saya dah rekod menggunakan saya punya OBS Studio. Okey, bagus juga awak ingatkan. So kita dua saya rekod. Saya satu rekod gunakan OBS Studio yang ni. Okey, satu lagi gunakan ni. Okey.
okey. Satu lagi, yang satu lagi kat OBS, dekat awak punya YouTube pun ada tau. Dekat YouTube tu, yang semester lepas ada juga. Saya dah masuk dalam YouTube. Liquidity is measured by two approaches, comparing the firm current asset and current liabilities, examining the first ability to convert accounts receivable. Apa maksud receivable? Yang inilah current asset. So kita ada, ni kita ada current asset dah terdiri daripada apa? Awak tulis boleh tak? Current asset kita terdiri daripada cash. Lepas itu ialah accounts receivable. Account receivable nama lain ialah apa? Ataupun debtor ataupun customer. Customer yang berhutang. Lagi satu ialah inventory. Inventory ataupun nama lain ialah stock. Yang ini bukan cash. Jadi hutang ni bila dia bayar hutang, baru kita dapat duit. Inventory bila terjual, baru dapat duit. So cash ni yang paling the most liquid. Okay. So awak salin sekejap. Saya rasa kita tak dapat habis untuk chapter ni untuk hari ni. Tapi tak apa, awak boleh tengok dekat saya punya YouTube yang saya lepas ni. Kalau kita nak ukur liquidity, kita ada yang dua formula. Satu current ratio, dua formula ni. Dua ratio, satu current ratio. Awak salin. Yang kedua ialah apa? Acid test or quick ratio. O ni maksudnya samalah. Acid test kadang-kadang buku lain menggunakan perkataan quick ratio. So dia serupa, hampir sama. Dia hampir sama, tetapi yang kedua ni dia lebih lebih detail lagi. So current yang ni ada dalam awak punya WhatsApp. Saya dah copy, iaitu income statement ataupun profit and loss. Maksudnya kita ada apa? Revenue, hasil minus expenses. Dapat apa? Dapat profit. So yang ni revenue kita, dan ni profit, gross profit. Awak ingat kan? Baru saya lepas. Dan tolakkan dengan belanja-belanja lain, kita akan dapat ni operating income, ataupun yang ni dinamakan apa? Net profit. Tolak lagi net income. Ini net profit juga. Net profit before, yang ni net profit last kali. Kita ada net income dua sini. Bergantung kepada ni lah. Yang ini ialah kenyataan sahaja. So kita punya net profit ialah 3,300. Ni kalau net profit before, maksudnya before lah. Dia tolak interest, tolak lagi income tax, baru dapat net profit. Yang ini adalah profit and loss ataupun income statement. So yang kedua ialah yang balance sheet ni panjang sikit, ataupun financial apa? Financial position. Kita ada asset. Bawah asset kita ada apa? Current asset, non-current. Lepas tu kita ada liability. Current liability. Inilah current liability ni. Long term liability. Dan kita ada equity. Equity ataupun modal ni lah. Awak tulis sikit Asset sama dengan apa? Asset sama dengan apa? Ini ialah apa? Total asset ialah 40 atau 25. Ni
Inilah total apa? Liability tambah apa? Equity. Dia mesti sama. Okey. Inilah asset. Yang inilah liability and equity. Sebab itu awak boleh tengok nilai-nilai dia. Kalau dia tanya current asset, awak kena kira sini lah total current asset sini. So asset ni termasuk apa? Nak asset current, non-current ataupun fixed asset lah. Nama dulu ialah fixed asset. Sama je Macam sama ni maksudnya contohnya leka dengan tidur, lupa. Leka dengan lupa hampir sama je yang ni. Awak boleh salin tak? Current asset bagi current liabilities. So kita buat sama boleh tak? Ni awak salin. Formula ni akan diberi tetapi untuk awak gunakan, awak kena cuba sama-sama dengan saya current ratio ialah current asset bagikan dengan current liability. Awak salin dan awak kena cari daripada ni lah. Dah salin belum? Cuba salin. So, awak cuba cari current asset bagi current liability. Cuba cari current asset berapa? Current asset dengan current liability. Kalau ini current asset berapa? Current liability berapa? Ada kat sini. Dalam financial position ataupun balance sheet berapa current asset, berapa current liability. Siapa yang dah siap, tulis kat dalam ruangan chat tu boleh tak? Tulis jawapan awak dalam ruangan chat. Ataupun semua kena buat. Siapa yang dah siap, awal siap, tulis dalam ruangan chat Dah dapat belum? Kalau dah dapat, tulis dalam ruangan chat tu. Current asset bagi current liability
Dah siap belum? Dapat jawapan tak? Okey, jawapan dia ialah tak saling current ratio compare the firm current asset to its current liabilities. Maksudnya awak nak bandingkan kedudukan aset semasa awak, apa yang awak ada dengan apa yang awak pinjam, liability semasa. Liability semasa ialah awak kena bayar dalam tempoh yang singkat, kurang daripada setahun. So awak akan dapat apa? 1. Dapat tak awak 1/3 ni? Dapat, sir. Terima kasih, dapat apa 13, 4/9 bahagikan dengan 10, 1/22. Awak akan dapat 1.3. Apa maksud 1.33? Ni maksudnya per 1 kan? Ni 1.33 per 1. Awak ada hutang RM1, awak ada aset awak berjumlah 1.33. Jadi awak mampu untuk bayar hutang sebanyak RM1. Okey? Home Depot ni lah satu company tadi lah, has 1.33 in current asset for every RM1 in current liabilities. Home Depot liquidity is marginally lower than low, which has current ratio of 1.4. Jadi kalau low ni ada satu company lain, low kita ada dua company, iaitu Home dengan low. So Home dapat 1.33 versus berapa? 1.40. Mana lebih baik? Antara Home atau low? Current asset dia ialah 1.4, low untuk Home 1.33. Mana yang lebih bagus prestasinya? Low. Low maksudnya awak kena pilih yang tertinggi. Okey? Ini current ratio. Yang ni pula. Acid test atau current ratio, awak hanya mengambil aset cash tambah account receivable. Jadi awak jangan masuk ignore, ignore stock ataupun inventory. Sebab itu kalau kat sini tak ada inventory pun, dalam senarai current asset dah termasuk inventory. Tetapi kalau untuk asset quick ratio, awak tak perlu ambil nilai inventory ni. Okey? Jadi awak hanya ambil cash tambah account receivable. Current liability tu kekal macam biasa. Awak cuba salin formula ni. Quick ratio compares each cash and current asset that can be converted into cash during the year with the liabilities that should be paid within the year. Maksudnya kalau inventory tu susah sebenarnya nak tukar kepada cash. Ada je dia punya susahnya. Ada je rintangan dia kalau awak nak jual. Ada orang beli murah lah, ada yang tak nak beli, awak ada orang tak benarkan aset tu belum bayar contohnya. Itu jadi dia susah sebab tu awak tak campurkan. So awak hanya campur yang senang. Cash campur receivable. Maksudnya awak ada hutang, pelanggan ada hutang, pelanggan bayar. Okay. So kita awak cuba buat formula ni, awak salin. Lepas ni kita rehat 5 minit dulu ya. Tak apa, yang kita tandas ke boleh. Dan awak kena apa? Cari jawapan dia kat sini. Okey? Kita rehat dulu.
Nanti 5 minit ni awak somebody tu
Okey, dah dapat? Dapat sir. Dia dah masak kan dia punya tu. So jawapannya adalah 0.16 Home Depot has 60 cent in quick asset for every 1 ringgit in current debt. Dia Home Depot ni ada 16 sen berupa aset yang cepat ditukar pada cash. Contohnya ialah cash campur dengan account receivable. 16 sen saja, hutang dia ialah RM1. So dia berbanding is more liquid. Kalau low ialah 12 sen. So awak pilih yang tinggi antara dua company. Awak salin sekejap. Tak payah salin lah, ni ada dalam ini ada dalam nota nanti. Perspektif 2 ialah average collection period dengan inventory turnover. So yang ni tadi perspektif 1 kita ada current asset tetapi yang ini menggunakan perspektif 2 iaitu kita ada account receivable dengan inventory. Kita ada tambahan sini inventory Kita fokus pada inventory dan account receivable. Sorry, kita tambah account receivable. Tadi tak ada account receivable. So yang ini yang dikait dengan average collection period. Berapa lama company itu mengambil masa untuk mengutip hutang? How does it take to collect the firm's receivable? Maksudnya di sini ialah awak ada kawan. Kawan awak berhutang dengan awak, customer awak So yang ini berapa lama? How long? Dalam berapa hari dia? So awak tahu kredit sale kena bahagikan dengan 365 ini yang menunjukkan hari. 365 tu maksudnya setahun 365 hari. Okay, cuba awak tengok dalam WhatsApp awak. Account receivable berapa? Annual credit sale berapa? Yang ini awak boleh dapat dalam awak punya balance sheet ataupun financial position. Yang ini cari dalam profit and loss. Okey. Dia punya ni kat sini lah. Ni income statement. Kita boleh dapat sales sini kan, sales. Account receivable pun ada sini. Ni. So tengok balik kat WhatsApp group awak. Berapa days in receivables. Cuba kira sekejap. Sebelum habis kita ada lagi, ada masa lagi Sale tu kena bahagikan dengan 365 Dah siap belum?
58 sir. Ha? 58. 58 Kot. pandai. Maksudnya 5 hari ataupun menghampiri 6 hari awak perlu mengambil masa untuk mengutip hutang. 6 hari untuk mengambil. Cepat ataupun lambat, kalau low ialah 16 hari. So awak boleh tahu bahawa kalau company itu cepat, kurang lah maksudnya daripada yang company satu lagi. Company tersebut adalah baik lah dari segi polisi kutipan ni, cepat lah. Macam orang macam Along lah, cepat laju jadi kalau macam awak tak tutup hutang, lambat lah. Orang customer ni memang kerja dia memang kalau boleh tak nak bayar dan satu lagi kita ada how long is the inventory held before being sold. So kita ada cost of goods sold ni, awak tengok kan. Cuba cari cost of goods sold. Inventory macam tadi. Ni cost of goods sold. Awak tengok dalam yang ni, awak tengok dalam income statement dalam WhatsApp group awak awak cuba buat. Kalau tidak nanti awak kalau awak rasa kalau betul, awak rasa yakin sikit belajar hari ni. Cuba guna kalkulator, guna dalam WhatsApp group tu ada dia punya maklumat, statement dia. Dan sebelum habis kelas hari ni, saya akan semak balik attendance awak. So yang ini awak akan dapat 86.77. Maksudnya yang ini bukannya account receivable, hutang. Ini adalah inventory awak, stok awak. Mengambil masa berapa hari untuk dijual stok awak. Contohnya awak berniaga tayar contohnya. Niaga tayar. Berapa lama tayar itu tersimpan dalam kedai awak sebelum ia terjual. Kalau dia cepat maksudnya laku perniagaan awak tu lebih baik daripada ni. Kalau lambat 95.8, so awak pilih yang shorter, yang pendek. Tempoh yang pendek tu adalah lebih lebih bagus. So ini perbandingan alhamdulillah kita dah habis. Antara dua company, current ratio, kalau biru tu dia adalah lebih baik So kita nampak bahawa Home Depot ni dia mendahului lah dengan low. Ni lah kedai perabot tau. Home tu lebih baik daripada segi quick ratio, current ratio, average collection period dengan days in inventory berbanding dengan low. Kalau contohnya dia, tapi kita ada ratio-ratio yang lain kita ada classification ratio yang lain. Kita akan sentuh lagi next class. Ini dalam konteks apa? Liquidity. Okay. Nanti saya akan